Dulu Yang Maha Mulia Sultan Perak, beliau memuji integriti Tun Razak. Dan jadi dalam keadaan begitu, saya teringatlah, benarlah bahawa ajaran dan cara Dr. Razak menitipkan ilmu kepimpinannya pada seorang sahabat yang paling rapat dengan dia, itu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Saudara jangan marah kat saya menceritakan yang benar. Sebagaimana yang pernah diceritakan pada saya, ya. Jadi amalan Tun Razak itu dijadikan pegangan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Artinya beliau masih mempunyai kepimpinan yang ada integriti. Semasa beliau bercuti keluar negara. Ini peristiwa. Mungkin saudara dah dengar. Saya terpaksa memuang. Ini peristiwa benar berlaku. Sewaktu beliau bercuti luar negara, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali seringkali memilih kota London sebagai transit akhirnya atau persinggahan untuk 2 atau 3 hari. Kemudian sebelum beliau pulang ke tanah air, beliau akan membeli keperluan peribadi, baju, seluar, kasut, seluar dalam, baju dalam dan sebagainya. Jadi selalunya sebelum beliau menaiki pesawat keesokan harinya atau lusanya, beliau akan menghantar setiap bil-bil pembelian, resit-resit pembelian, pakaian, segala keperluan yang beritu kepada pembantunya di Kuala Lumpur. Saya kena ingat juga, ya, beliau tidak membawa pembantunya, setiausaha peribadinya atau sesulitnya sekali ikut rombongan. Kita ni tidak, menteri kita ni bila menteri berjalan ke luar negeri saja ada rombongan. Boleh katakan satu pejabat ikut. Not with pemimpin macam mana amalan Yang Berhormat almarhum Tun Razak. Tak ada. Dia Tengku Razali dia pergi, yang mengiring dia 1 atau 2 orang saja. Jadi sesulitnya berada di Kuala Lumpur, dia akan menerima kiriman melalui fax machine. Waktu itu, sekarang tak adalah macam kita ni ada web, WhatsApp dan sebagainya. Tidak. Dia hantar fax keterangan apa yang dibeli waktu di London. So, bila dia balik saja, maka setiausaha pada Tengku Razali ni, kalau dia tahu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali akan sampai jam 5 petang, selalunya waktu sampai di London ni sekitar 5 petang. Maka setiausahanya, Tuan Haji Ridwan, akan pergi berjumpa dengan pegawai kastam. Ketika itu, lapangan terbang di Subang. Yang sekarang ni nak kena jual dah tu. Dulu lapangan terbang Malaysia di Subang tu. Yang kita lupa. Sekarang ni nak buat macam mana dah jual oleh kerajaan pimpinan hari ni. Jadi beliau akan berjumpa dengan pegawai kastam di airport dan menceritakan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ada membeli barangan ini. Bajunya, minyak wanginya, apa ini, seluar ke, kasut ke, stokis, segalanya, semua didetailkan nilainya berapa dan minta supaya ditaksir cukainya berapa. Itu cara amalan dia. Jadi bila Tengku Razali sampai di Kuala Lumpur, dia berjumpa dengan apa-apa setiausahanya, dia akan bertanya, Ridwan, dah bayar ke belum? Ridwan, dia bayar apa ku? Cukai saya. Dia kata, tak boleh ku. Dia kata, sebab pegawai kata, tak payah bayar. Mana boleh begitu, katanya. Maka beliau minta supaya Haji Ridwan panggil pegawai kastam yang berada di airport itu. Dia tanya, kenapa you tak nak cukai saya? Dia kata, sebab Jabatan Kastam duduk di bawah Kementerian Kewangan. Menterinya Tengku Razali. Dia kata, macam mana nak cukai bos menteri? Dia kata, tak boleh. Pendapatan negara adalah hasil daripada cukai. Kalau you tak cukai, macam mana saya nak bayar gaji awak? Macam mana saya nak dapat gaji saya? Begitulah pimpinan negara kita menjaga integriti. Kita ni tidak. Kalau dapat pelepas cukai dekat airport, terasa besar sangat diri kita. Banyak kalangan pemimpin balik dari luar negeri, beg-begnya tidak diperiksa. Simpan terus sampai ke rumah. Dan mereka tidak membayar cukai. Ini merosakkan negara. Ini yang kita katakan bahawa kita memerlukan pemimpin yang ada integriti. Jadi dalam keadaan begini, kita rindukan zaman Tun Razak. Kita rindukan. Sebab itu sekarang ni kita menuntut. Sebab saya dapat kiriman daripada seorang veteran Angkatan Tentera Malaysia. Dia kata, dia minta supaya tender di Kementerian Pertahanan, sebab ini dia kata tender Kementerian kabarnya sejak akhir-akhir ini, sebut harga dan tender di MINDEF hanya dikuasai oleh kartel politik. Sama ada kartel menteri ataupun kartel timbalan menteri serta kartel KSU. Ini kiriman pada saya. Jadi sebab itu dia kata perkara monopoli semua tender dan sebut harga dan dilantik di kalangan kroni kerana akan mendapat komisen dari kontraktor yang dilantik berlaku kerana kononnya untuk dana politik. Jadi pegawai lantikan politik
mencampuri dan menguasai urusan perolehan dan bekalan di MINDEF. Begitu juga dengan pegawai KSU katanya. Jadi mereka berebut antara tiga kartel ini. Jadi pegawai menteri, pegawai Timbalan nanti. Jadi sebab itu kini bila keadaan begitu berlaku, jadi syarikat-syarikat lain penat mengisi borang aja. Penat mengisi borang tender saja kerana ada kesepakatan. Jadi kepada pegawai lantikan politik di MINDEF, kepada pegawai KSU, cukup-cukuplah dia kata mengambil komisen. Biarlah tender dan sebuah harga diuruskan oleh pegawai MINDEF yang sememangnya berpengalaman dalam bidang ini. Jadi beliau minta kepada ketua pengarah SPRM, intai-intailah di MINDEF perkara itu. Ini yang saya terima daripada seorang veteran IRTM, Angkatan Tentera Malaysia. Saya mengatakan bukan hanya di MINDEF, di kementerian-kementerian lain juga. Sebagaimana yang berlaku, macam mana yang saya ceritakan 2 malam lepas, yang dilontarkan oleh saudara Syam Jalil, pada 26 Ogos lalu, dia kata beliau membuat kenyataan terbuka. Bahawa dia kata dalam kemudian dia menuntut agar Zuraidah Kamarudin, Menteri yang bakal ditumbangkan oleh Nurul Izzah ini di Ampang nanti, dia perlu menjawab tentang kontrak runian terus bernilai 170 juta kepada sebuah syarikat. Ini bukan saya kata, ini saudara Syam Jalil, saya melamparkan balik. Apa yang diceritakan katanya apabila syarikat sebut telah melantik subkontraktor sebuah syarikat lain dengan dibayar harga 120 juta. Jadi ada perbezaan 50 juta. Di sinilah letaknya yang kita menuntut supaya pimpinan ada integriti, yang tidak meletakkan kepentingan diri, yang tidak meletakkan kepentingan kroni. Negara menanti, mengharapkan hadirnya pemimpin yang berintegriti, yang tidak lagi mau melayan KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Kita mahu, kita rindukan, kalaulah negara kita ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai jati diri, mempunyai integriti yang tinggi. Saya berkeyakinan, sebab negara kita ini negara yang makmur. Kita mempunyai penghasilan yang banyak. Kita mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjaga, memelihara rakyatnya hidup dalam keadaan yang bukanlah senang lenang tetapi cukup ala kadar. Tetapi kenapa sekarang ini rakyat menjadi miskin? Kenapa sekarang ini rakyat mengeluh? Kenapa sekarang ini rakyat terhimpit dalam kemiskinan? Tidak lain dan tidak bukan apabila harta khazanah negara seolah-olah dirampok oleh mereka yang berkuasa. Jadi mereka yang tidak punya integriti, yang berada di anjung kuasa itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menafikan hak rakyat, yang akhirnya harta-harta rakyat ini bagai dirampok. Mereka memilih untuk kroni-kroni mereka saja. Rakyat terus sepi dalam keadaan yang cukup tersepit. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Selamat malam.